أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan firman-Nya di dalam Al-Quran menerusi surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya merupakan surah yang ke-21 dalam susunan Al-Quranul Karim. Ianya berada dalam juzuk ke-17. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayuh sama-sama kita melihat pada ayat yang ke-62 sehingga 65. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون صدق الله العظيم. Maha benar firman Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafak sembah ta'zim kita pada Allah Azza wa Jalla dengan limpah karunia, dengan hidayahnya, dengan iradatnya, dengan taufiknya. Pada malam yang berbahagia ini kita dapat dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan dengan sekian lama kita tidak bertemu, hampir kalau kira-kira dekat 4 ataupun 5 bulan kita tak bertemu. Seingat saya kuliah kita yang terakhir hari itu pada 10 hari bulan 4 2021. 4, 5, 6, 7, 8, 9 baru kita bertemu. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Azza wa Jalla, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita masih dalam perbincangan tajuk keadaan kita di padang mahsyar Allah Azza wa Jalla. Muka surat kita pada malam ini muka surat 42. Pada 5 bulan yang lalu kita menceritakan sedikit bagaimana keadaan orang-orang yang dikatakan berada di padang mahsyar Allah subhanahu wa ta'ala dengan kepayahannya, dengan kesusahannya, dengan deritanya. Sampai kan kita menceritakan bagaimana hal keadaan matahari di sisi kita nanti pada waktu mahsyar Allah subhanahu wa ta'ala.
Sehingga kan baginda Nabi SAW menyebut keadaan bila mana matahari terik yang teramat sangat, yang menyebabkan peluh manusia itu pada hari itu ikut amalan masing-masing. Kalau kita hari ini, kalau kita peluh kita sama. Peluh kita sama. Tapi berbeza dengan bila mana manusia berada di dataran mahsyar Allah, peluhnya ikut kadar amal kebaikan masing-masing. Sehingga kan dibicarakan oleh baginda Nabi SAW, ada takat peluhnya, takat-takat buku lali. Ada yang lebih teruk sikit sampai takat tara lutut. Ada yang lebih dahsyat lagi sampai kepada tahap pinggang. Ada yang lagi dahsyat hingga kepada parah-parah hidung. Ada yang lagi maha dahsyat sehingga dia tenggelam dengan peluh masing-masing. Kadar amalan itu dibicarakan kita berdasarkan kitab hadis yang dirungkaikan oleh Al-Imam Ibnu At-Tirmizi. Sehingga kan dinukilkan oleh Allah yarham Tuan Syekh Idris Al-Marbawi dengan kitabnya Bahrul Mazi, bagaimana keadaan hal manusia bila berada di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Kelam kabut manusia pada hari itu sesungguhnya memerlukan pertolongan, perlukan syafaat, perlukan bantuan. Kita bicarakan pada bulan 4 hari itu, pada perenggan yang terakhir, sehingga manusia ni terpaksa mencari para nabi untuk minta pertolongan. Kita dah bahas dah, apabila manusia nanti minta tolong dekat baginda Nabi Adam, Nabi Adam tolak sebab ada kes dia dengan Allah Subhanahu wa taala yang belum selesai lagi. Kemudian Nabi Adam cadangkan, kamu carilah Nabi yang berikutnya, iaitu baginda Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh kata, nafsi, nafsi, diriku, diriku, diri kamu, diri kamu. Maksudnya, aku tak boleh tolong kamu hari ini. Carilah. Sebab ada kes dia dengan Allah Subhanahu wa taala yang belum lagi selesai. Sehinggalah pada malam ini kita akan teruskan perbincangan bila mana baginda Nabi Nuh tolak kepada baginda Nabi Ibrahim alaihi salam. Ayuh kita meneliti kitab muka surat 42. Akhirnya Allah manfa'na bi ulumihi fi darain, amin ya rabbal alamin. Akhirnya keputusan mesyuarat itu menetapkan supaya mereka datang menemui baginda Nabi Adam alaihi salam, tetapi ditujukan, diarahkan, dihalakan kepada baginda Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh tak dapat jawab. Akhirnya baginda Nabi Nuh alaihi salam pun menghalakan ke atas baginda Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik, kita nak bincang malam ni. Bila mana baginda Nabi Nuh tak dapat settle masalah manusia duk minta bantuan ni. Ya Nuh anta nabiyullah awal khalqullah isfa' lana, wahai Nuh, apalah kiranya engkau kan Nabi Allah, engkau kan Rasul Allah, bagilah kami pertolongan, bagilah kami syafaat, isfa' lana. Nabi Nuh tak dapat jawab. Nabi Nuh rasa hari ini Tuhan cukup marah dekat dia. Ada kes yang kita dah bincang hari itu. Habis Nabi Nuh surrender, Nabi Nuh kata hampa cari seorang Nabi. Tuan-tuan boleh bayang, selautan manusia nak cari Nabi waktu tu. Selautan manusia nak cari, celah-celah manusia nak cari Nabi yang namanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Kata para ulama, manusia duk cari ni hampir kurang tidak memakan masa 500 tahun perjalanan perkiraan akhirat. Cukup lama. Akhirnya kita bertemu dengan baginda Nabi Ibrahim alaihi salam.
Diceritakan dalam hadis baginda Nabi SAW, bila mana kita berjumpa dengan baginda Nabi Ibrahim, lalu manusia ni kata apa? Ya Ibrahim, anta Nabiullah. Wahai Sayyidina Ibrahim alaihi salam, kamu adalah Nabi Allah. Wa khaliluhu minal ardi. Dan engkau ya baginda Nabi Ibrahim, sesungguhnya engkau adalah kekasih Allah. Kekasih Allah. La ni isfa' lana ila rabbik. Wahai baginda Ibrahim, apalah kiranya tolong kami hari ini. Kami payah, kami susah hari ini. Kami nak minta bantuan dekat hang, wahai Ibrahim. Isfa' lana, bagi kami syafaat, wahai Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlah. Kata baginda Nabi Ibrahim bahawasanya Tuhan aku pada hari ini sesungguhnya telah marah kepada aku. Tuan-tuan tengok. Kan kita puji Nabi Ibrahim tadi, wahai Nabi Ibrahim, engkau kekasih Allah. Tiba Nabi Ibrahim kata apa? Wahai umatku, wahai segala manusia, hari ini Tuhan Allah Subhanahu wa taala ghadiba ghadban, marah pada aku ni. Marah yang teramat sangat, yang mana aku tak pernah lagi duk rasa Allah duk marah aku sampai takat tara ni. Soalan kita nak tanya, kenapa baginda Nabi Ibrahim alaihi salam Allah seakan-akan murka kepada baginda Nabi Ibrahim alaihi salam? Maka dijawab oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Nabi Muhammad? Wa inni qad kazzabtu thalathan kazzabat. Dulu kata baginda Nabi Ibrahim alaihi salam, dulu aku hidup dulu dekat dunia, aku pernah buat satu kesilapan. Bukan dosa ya. Kesilapan. Apa kesilapan baginda Nabi Ibrahim alaihi salam? Baginda Nabi Ibrahim sepanjang hayat dia, sepanjang umur dia, seingat dia, dia pernah menipu 3 kali. Menipu 3 kali. Itu pun kata hadis baginda Nabi, Allah murka dekat baginda Nabi Ibrahim alaihi salam. Tuan-tuan, jom kita check and balance. Sepanjang hidup kita hari ini, siapa lagi yang belum menipu? Angkat tangan. Nak tengoklah, nak tanya resepi apa dia pernah buat. Kod-kod apa ibadat yang dia boleh buat sampai dia tak pernah menipu orang. Lebih, bukan kata 3 kali. Hari ini saja dah berapa kali kita menipu orang. Tak tahulah, kita terpulang tanya diri masing-masing sebab diri kita yang cakap. Baginda Nabi Ibrahim 3 kali. Seingat dia, 3 kali dia menipu. Baik, kita bincang. Ketika bila baginda Nabi Ibrahim ni boleh katakan dia ni menipu? Sedangkan seluruh para baginda Nabi dan juga Rasul ni berpegang dengan 4 perkara yang wajib. Amanah, tabligh, fatanah, sidik. Sidik ni apa dia? Benar. Benar dalam percakapan, benar dalam perbuatan. Saat baginda Nabi Ibrahim dihadapkan di hadapan Allah, Nabi Ibrahim kata apa? Aku tak boleh bantu kamu semua. Dulu dekat dunia, aku pernah ada kes dengan Tuhan. Apa dia? Tipu 3 kali. Baik, kita tengok kes apa yang baginda Nabi Ibrahim menipu ni. Yang pertama, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Ibrahim ni dia duduk di satu tempat yang namanya Babylon. Di mana Babylon? Di Iraq. Nabi Ibrahim satu ketika diarahkan oleh Raja Namrud pada waktu itu untuk
pergi keluar meraihkan pesta diraja pada waktu tu. Untuk raja ada program dengan rakyat, program bersama rakyat. Tapi bila mana diarahkan oleh semua polis-polis Raja Namrud, ketuk semua pintu rumah, suruh mereka hadir main majlis. Majlis raja bersama dengan rakyat. Semua SD Raja Namrud pergi ke rumah-rumah sebab ada pesta pada waktu tu. Sampai di rumah baginda Nabi Ibrahim, polis ketuk pintu. SD ketuk pintu. Rumah siapa? Rumah baginda Nabi Ibrahim alaihi salam. SD dia bagi tahu, wahai Ibrahim, jangan lupa malam ni Raja Namrud buat program. Program apa? Pesta rakyat ataupun pesta diraja. Konsert-konsert diraja tu. Mai datang. Arahan Raja Namrud. Tiba-tiba Nabi Ibrahim kata apa? Inni saqimun. Oh, tak boleh. Aku tak boleh datang ni. Nipu tak? Nipu. Kenapa tak boleh datang? Inni saqimun, aku ni sakit. Aku tak larat. Aku tak ada daya. Aku sakit. Tuan-tuan, walhal baginda Nabi Ibrahim tak sakit pun, tapi dikata dia tu sakit. Nipu tak? Nipu. Tapi para ulama menafsirkan dalam kitab hadis ni, yang dikatakan sakit itu bukan sakit pada zahir, tapi sakitnya sakit hati terhadap perbuatan Raja Namrud. Pi ajak semua orang rakyat pergi buat program haram. Program haram, bercampur gaul dengan lelaki dan juga perempuan dan juga pesta minum arak. Raja Namrud bila arahkan, semua orang turun. Nabi Ibrahim tak ada daya. Dia seorang-seorang dia je, tapi hati dia sakit dengan perbuatan Raja Namrud. Tawaduknya baginda Nabi Ibrahim. Dengan sebab itu, melakukan perbuatan kononnya menipu, itulah yang akan dipertanggungjawabkan ke atas baginda Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi bukan menipu. Ulama sebut ini bukan menipu, tetapi ini namanya helah. Helah daripada nak menyertai majlis haram tu. Tak nak. Nabi tak nak. Nabi Ibrahim tak nak. Tak apalah. SD pun dia keluar ambil maklumat. Ibrahim tak hadir malam ni. Kehadirannya namanya dipotong. Baik. Isu pertama dia menipu. Satu. Isu yang kedua timbul bila mana semua rakyat keluar pergi berpesta di istana Raja Namrud, Raja Fir'aun itu, maka baginda Nabi Ibrahim memulakan operasi dia. Apa operasi baginda Nabi Ibrahim? Dia masuk dalam rumah berhala Raja Namrud, kemudian dia pecahkan semua patung-patung berhala yang ada ketika tu. Dia pecah satu demi satu, satu demi satu. Dalam banyak-banyak patung yang dia pecah, dia tinggalkan satu patung yang paling besar, dia tak hancurkan. Kemudian dia sangkut satu kapak di atas kepala berhala tersebut. Tuan-tuan, ayat yang saya bacakan tadi di awal-awal mukadimah kuliah, saya petik daripada surah Al-Anbiya, surah yang ke-21 menerusi juzuk ke-17, berdasarkan ayat 62 hingga 65, cerita yang saya ceritakan baginda Nabi Ibrahim duk buat kelakuan ini, dirakam oleh Allah dalam Quran. Tuan-tuan, tengok kejap ayat surah Al-Anbiya. Firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. Mereka bertanya kepada baginda Nabi Ibrahim, adakah engkau yang melakukan atas perbuatan ini?
yakni melakukan terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim. Raja Namrud bila mana selesai majlis, selesai program konsert bersama dengan rakyat, dengan minum araknya, dengan perempuannya, dengan itu, dengan ini, habis majlis, dia nak bertaubat lah. Bila nak bertaubat, kena menghadap berhala. Buka rumah berhala, tengok Allah, bukan Allah lah, hancur berhala-berhala kecil ni. Dah hancur, tinggal berhala paling besar. Ditanya kepada semua polis-polis yang dia disuruh ketuk rumah tu, minta maklum balas. Dalam ramai-ramai rakyat aku ni, mesti ada orang pedajai kita punya Tuhan ni. Minta maklum balas, siapa yang tak hadir majlis kita pada malam ni? Pakat-pakat bagi laporan. Kemudian datang seorang SB. Dalam ramai-ramai ni, wahai tuanku, seorang yang tak hadir. Siapa dia? Sebut nama. Ibrahim. Panggil dia. Ayat 63. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun. Bila dah panggil baginda Nabi Ibrahim alaihi salam, tanya, wahai Ibrahim, kamu ke yang buat hancurkan berhala-berhala aku ni? Kata Raja Namrud. Maka baginda Nabi Ibrahim kata apa? Qala bal fa'alahu kabiruhum. Wahai tuanku, sebenarnya yang buat kerja yang menghancurkan berhala tuanku ni, tu patung yang paling besar tu. Tuan tengok tu. Patung yang paling besar lah yang menghancurkan berhala-berhala yang kecil ini. Wahai tuanku, fas'aluhum in kanu yantiqun. Wahai tuanku, cuba tuanku tanya dekat patung yang paling besar tu. Tengok kecil-kecil semua hancur, tinggal dia seorang aja. Tuanku, pandai Nabi Ibrahim. Ini yang kata baginda Nabi Ibrahim ni, dia hikmah dia banyak. Kemudian Raja Namrud tercengang. Tercengang pasal apa? Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumudz zalimun. Masing-masing orang yang memperhatikan perdebatan antara Raja Namrud dengan baginda Nabi Ibrahim tercengang. Dengar macam mana pula? Sambil mereka kembali kepada kesedaran mereka berkata, sesungguhnya kamulah yang menzalimi diri kamu tu sendiri. Nak tanya pada patung, kalau sang Raja Namrud kalau tanya pada patung, itu tanda kebodohan seorang raja. Kenapa? Tanya pada batu. Ya ke dia jawab? Soalan, ya ke dia jawab? Di manakah kes penipuan yang berlaku di sini? Yang buat siapa dia? Baginda Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata apa? Fas'aluhum. Cuba tuanku tanya dekat patung yang paling besar tu. Menipu. Padahal kan kalau senang-senang dia mudahnya mengaku, ya tuanku saya yang buat. Tu bodoh. Dah nama helah pergi ngaku pula tu. Tak boleh. Dengan sebab itu, baginda Nabi Ibrahim akhirnya pada ayat yang ke-65, thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantiqun. Kemudian mereka menundukkan kepalanya. Ibrahim pasti tahu bahawanya berhala-berhala itu tidak boleh berbicara. Bila Nabi Ibrahim tahu benda nama pun batu, takkanlah boleh cakap.
Kalaulah sang Raja Namrud tanya sekalipun, memang takkan dijawab oleh sang batu itu. Akhir daripada kisah ini, baginda Nabi Ibrahim akhirnya dihukum oleh Raja Namrud. Dihukum oleh Raja Namrud. Apa hukuman itu? Itulah yang kita pernah dengar waktu kecil-kecil dulu. Baginda Nabi Ibrahim dihumban ke dalam kawah api yang sangat membakar. Tapi kerana Allah Subhanahu wa taala menjaga para nabinya, Allah menyelamatkan baginda Nabi Ibrahim. Allah berfirman kepada sang api yang maha membakar itu, kata apa? Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai sang api, tolong jadilah kamu ianya sejuk dan selamatkanlah hamba-Ku, iaitu Sayyidina Ibrahim. Akhirnya bila mana tengok gelagat baginda Nabi Ibrahim dihumban dalam api itu tidak membakar pun sedikit yang namanya kulit baginda Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu mukjizatnya Allah karuniakan. Tapi kes yang mengatakan baginda Nabi Ibrahim itu menipu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya baginda Nabi Ibrahim dia bukan menipu. Dia nak uji kepala otak Raja Namrud supaya fikir, dalam banyak-banyak berhala ni takkanlah sang batu boleh hancurkan batu. Sudah mesti manusia yang menghancurkan batu. Saja nak perbaiki akal yang namanya Raja Namrud. Kenapa bertuhankan dengan Tuhan berhala yang ketika itu? Dua. Kes yang ketiga, bila mana Raja Namrud bila dibakar baginda Nabi Ibrahim lalu tak dibakarnya, tak terbakar api kepada tubuhnya, akhir sekali Nabi Ibrahim selamat. Satu je digezetkan kepada baginda Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, kamu keluar. Kamu keluar daripada kota Babylon ini. Kamu dihalau keluar, kamu dibuang daerah, kamu dibuang negeri. Akhir sekali baginda Nabi Ibrahim alaihissalam dengan isterinya yang bernama Siti Sarah alaihissalam keluarlah ke satu tempat yang namanya tempat Palestin. Dia nak menuju ke Palestin. Dalam perjalanan nak menuju ke Palestin ni, Nabi Ibrahim mengingatkan kepada Sayyidatina Sarah alaihissalam, wahai Sarah, nanti dalam perjalanan kita ni kita akan tempuh satu kawasan. Kawasan tu ditakbir oleh seorang raja, ditakbir oleh seorang pembesar. Pembesar ni, raja ni, dia ni berkenan. Dia pantang tengok isteri orang mesti nak ambil punya. Jadi aku arahkan kepada kamu Sarah, aku arahkan kepada kamu. Bila sang raja tu tanya nanti siapa kamu, kamu mengaku kamu ni saudara kandung aku. Saudara kandung aku. Kiranya adik-beradik lah. Kononnya Sarah dengan baginda Nabi Ibrahim. Jangan ngaku isteri. Kalau hang ngaku isteri, hang jadi hawan raja, aku bakal dibunuh. Dengan kita nak tempuh ke Palestin ni, biar selamat. Tipu tak? Tipu. Bermula daripada kes yang kata menipu sang raja, satu tempat tu yang kes yang ketiga ni, di situlah sang raja rasa malu-malu, rasa macam malu-malu Allah dengan Sayyidatina Sarah alaihissalam kerana kehebatannya. Kononnya mengaku Sarah itu adalah saudara kandung kepada baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Kerana itu sang raja ini dia mengurniakan seorang hamba abdi dia, seorang hamba dia yang bernama Siti Hajar alaihassalam. Kes, kalau orang tanya mana dapat Siti Hajar tu, kisah perjalanan Nabi Ibrahim daripada Babylon nak menuju ke Palestina.
Sampai di kawasan satu tempat tu ditahan oleh seorang raja. Cerita. Nabi Ibrahim menipu. Bukan nipu tuan. Salah. Akhirnya dapat Siti Hajar alaihissalam. Dan akhirnya baginda Nabi Ibrahim alaihissalam telah sampai ke Palestina, berkahwin dengan Sayyidatina Siti Hajar alaiha salam. 3 kes tipu ni dipertanggungjawabkan ke atas baginda Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian apa kata baginda Nabi Ibrahim? Idhabu ila ghairi idhabu ila Musa. Tengok ayat dalam buku kita. Tetapi baginda Nabi Ibrahim pula dia menghalakan kepada baginda Nabi Musa alaihi salam. Tak apalah, dah aku pun tak boleh nak tolong korang. Carilah baginda Nabi Musa. Kot-kot dia boleh tolong. Kot-kot dia boleh tolong. Akhir sekali kita akan bertemu dengan baginda Nabi Musa. Pencarian, saya katakan tadi, seorang Nabi ke seorang Nabi memakan masa 500 tahun perjalanan kiraan akhirat. Lama tuan-tuan? Lama. Contoh mudah. Kalau kita bawa anak dulu sebelum pandemik COVID-19 ni, kita bawa pergi ke pesta. Bukan besar mana pun tuan-tuan. Kalau kata pesta dekat, contohlah kalau tempat saya dulu, saya duduk kat Air Tawar. Kecil-kecil dulu, arwah bapak pernah bawa pesta lumut. Ada main boyan, ada main barbekang, ada apa nama? Naik motor kecil tu. Tuan-tuan, saya pernah terpisah dengan keluarga saya. Hilang kejap. Tuan-tuan, pesta lu bukan besar mana. Tapi kerana kita kecil, budak, bila hilang dengan mak bapak, teriak kita. Takut tak balik rumah. Lumut dengan air tawar, dekat-dekat 45 minit ataupun 50 minit. Bukan besar, kecil. Itu pesta baru. Kalau kita bicarakan tentang selautan manusia untuk mencari satu manusia yang untuk kerana minta pertolongan, agak-agak makan masa tak? Tentu makan masa yang panjang. Baginda Nabi Ibrahim akhirnya tak dapat selesai masalah. Tolak kepada baginda Nabi Musa. Bukan sebelah dia. Nak mencari baginda Nabi Musa. Pencarian itu akhirnya kita jumpa. Berdasarkan hadis macam mana? Kita kata dekat baginda Nabi Musa, Ya Musa, anta Rasulullah, faddalakallahu birisalatih. Wahai baginda Nabi Musa, engkau adalah Rasul utusan Allah yang Allah telah muliakan engkau dengan beberapa kemuliaan. Wa bikalamihi 'alal bashar, yang mana engkau dapat berkata-kata dengan Tuhanmu dulu waktu dekat dunia. Ishfa' lana. Wahai Musa, bagilah kami syafaat. Letih dah. Letih. Nabi Adam pun tak lepas. Nabi Nuh pun tak lepas. Nabi Ibrahim pun tak lepas. Wahai Musa, tolonglah. Tolong. Kenapa nak tolong? Tuan-tuan, dataran mahsyar. Bukan dataran merdeka, dataran mahsyar. Waktu tu orang duk pakat. Siapa yang boleh tolong ni? Mencari. Dah. Sensor tak dapat tolong. Cari. Dah. Tak dapat tolong. Bila kita minta tolong dengan baginda Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa jawapan sama dengan jawapan Nabi Ibrahim. Jawapan Ibrahim sama dengan baginda Nabi Nuh.
Baginda Nabi Nuh sama jawapan dengan baginda Nabi Adam. Tak boleh tolong. Hari ni aku tengok Tuhan cukup marah pada aku. Marah yang amat sangat. Pasal apa Tuhan marah dengan baginda Nabi Musa? Nabi Musa kata apa? Wa inni qad qataltu nafsan lam umarra biqatlaha nafsi nafsi nafsi. Dulu dia ada problem dengan Tuhan. Oh, baginda Nabi Musa pun ada problem juga dengan Tuhan. Apa dia? Baginda Nabi Musa pernah terbunuh satu nyawa dulu dekat dunia. Bunuh satu nyawa. Dengan sebab tu dituntut hari pembelaan di hadapan Allah. Nabi Musa kata apa? Nafsi, nafsi, nafsi. Aku tak boleh tolong. Hampa punya urusan. Aku punya urusan pun tak settle lagi dengan Tuhan. Apa macam? Marah. Tuan-tuan, macam mana kisah pembunuhan yang berlaku, yang dibunuh oleh baginda Nabi Musa ni? Tuan-tuan, suatu ketika mana baginda Nabi Musa dipelihara oleh Raja Fir'aun ketika tu, di dalam istana. Satu hari baginda Nabi Musa dia nak berjalan-jalan saja, nak tengok suasana bandar dia, nak tengok kawasan dia. Sampai satu ketika ada dua pemuda sedang bergaduh. Satu bangsa daripada bangsa Bani Israel, satu bangsa daripada bangsa Kibti. Tuan-tuan, baginda Nabi Musa kita tahu apa bangsa dia? Bangsa Bani Israel. Kibti ni siapa dia? Bangsa daripada bangsa Fir'aun. Dek kerana pemuda daripada Bani Israel duk bergaduh dengan pemuda daripada bangsa Kibti, sudah tentu baginda Nabi Musa nak bantu keluarga dia, nak bantu bangsa dia. Tuan-tuan, apa Nabi Musa buat? Dia pergi dekat orang pemuda yang nak bergaduh tu. Dia angkat tangan, dia sepak. Sepak. Bila dia sepak je muka bangsa Kibti ni, pemuda daripada bangsa Kibti ni, apa jadi? Mati. Oh, mati. Tuan-tuan tengok kekuatan baginda Nabi Musa. Tuan-tuan, munasabah kalau sepak. Kita pun pernah sepak orang. Mungkin pernah sepak adik kita, pernah sepak anak murid kita, pernah sepak siapa lagi? Siapa-siapalah. Tak ada nak mati Mustahil bagi akal kalau sebab dengan bukan sepak, sepak boleh mati. Tapi kekuatan baginda Nabi Musa AS dengan sepakan itu menyebabkan kematian. Akhirnya sekali perbuatan itu dipertanggungjawabkan untuk dijawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada satu ketika nanti pada dataran mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Waktu tu apa kata baginda Nabi Musa? Nafsi, nafsi. Aku tak boleh tolong hampa dengan urusan hampa, aku dengan urusan aku. Aku pun ada kes dengan Tuhan yang belum selesai lagi ni. Tuan-tuan boleh bayang hari itu? Sebesar-besar amalan, sekecil-kecil amalan akan dipertanggungjawabkan. Kata pengarang kitab, kemudian baginda Nabi Musa pun menghala kepada baginda Nabi Isa alaihi salam. Nak cari Nabi Isa pula. Dah baginda Nabi Musa pun tak lepas, cari baginda Nabi Isa. Baik, kata hadis apa dia? Izhabu ila ghairi. Izhabu ila ghairi fayaqulu Isa inni rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lan yaghdab qablahu mislahu wa lan yaghdab ba'dahu mislahu. Baginda Nabi Isa kata apa? Hari ini ya Allah, Tuhan telah murka pada aku. Tuhan sangat marah pada aku ketika ini. Tak pernah dia marah seperti mana marahnya pada ketika ini. Kemudian kita bertanya dekat baginda Nabi Isa, wahai Nabi Isa, apa hal jadi kamu dengan Tuhan? Apa kes kamu dengan Tuhan pula? Apa kerja yang kamu boleh declare kamu ada kes dengan Tuhan? Dan Isa kata apa? Walam yazkur zabban. Nabi Isa, aku
pun tak tahu apa dosa aku pada Tuhan pada ketika ini. Zanban, aku pun tak tahu apa dosa aku. Tuan-tuan, dibicarakan oleh para ulama, betul Nabi Isa dia tak tahu apa kesilapan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita kena ingat, baginda Nabi Isa ni dia ada kaum tak? Ada kaum. Ada kaum. Kaumnya mengangkat baginda Nabi Isa alaihi salam sebagai anak Tuhan. Bukan salah dia pun. Bukan salah dia pun. Kaum dia yang mengangkat baginda Nabi Isa alaihi salam sebagai anak Tuhan. Sayyidatina Maryam alaiha salam sebagai isteri Tuhan. Bukan salah ibunya, bukan salah baginda Nabi Isa. Dengan sebab itu, Nabi Isa juga dipertanggungjawabkan di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia kata apa? Nafsi, nafsi. Tolonglah. Aku tak lepas hari ini. Aku tak lepas hari ini dengan Tuhan. Rupanya ada sangkut lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata baginda Nabi Isa? Buku kita. Namun Nabi Isa menghalakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis kita apa? Izhabu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam fayatuna Muhammad yaqulu ya Muhammad anta Rasulullah wa khatimul anbiya wa qad ghufira. Kemudian kita bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita minta, wahai baginda Nabi Muhammad, engkaulah Rasul Allah, engkaulah penutup kepada seluruh pintu baginda Nabi sallallahu alaihi, seluruh para nabi, dan penutup pintu kepada seluruh para rasul. Apa jadi waktu itu? Faqad ghufira. Maka dengan berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dah berjumpa dengan Nabi, selesai masalah. Selesai masalah. Kata pengarang kita hadis kata apa? Waqad ghufira. Baginda Nabi kata apa? Diampunkan akan kesilapan dosa kita yang lalu dengan berkat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuan-tuan kena ingat, macam mana usaha Nabi, macam mana Nabi ni nak merayu kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kan dapat syafaat yang Allah perkenankan kepada baginda Nabi. Dan insya-Allah bulan 10 nanti dengan izin Allah kita bicarakan macam mana gaya Nabi ni sampai dapat syafaat yang boleh baginda Nabi bagi syafaat kepada siapa-siapa yang dia berkenan. Dan macam mana Nabi nak kenal dia ni dulu umat aku. Tuan-tuan, dalam ramai-ramai ni bukan semua boleh dapat syafaat Nabi. Kita baru mohon nak dapat tu. Nabi ada cara dia nak kenal. Oh, ni umat aku, ni umat aku, ni umat aku. Dia boleh tahu siapa dia. Macam mana cara nak kenal umat Nabi Muhammad? Kita akan bicarakan pada bulan 10 nanti dengan izin Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan dengan berakhirnya pada muka surat 42, insya-Allah pada bulan 10 nanti kita akan masuk muka surat 43. Kita nak tengok bagaimana baginda Nabi mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi ini bersungguh dia kerana umat. Bersungguh Nabi kerana umat. Kita umat Nabi dah. Sebab apa tak bersungguh kepada baginda Nabi? Mudah-mudahan soalan tu simpan dan kita kena jawab atas diri masing-masing. Dan mudah-mudahan dengan pertemuan kita pada malam ini diberkati Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun, mohon maaf daripada saya kiranya makan masa yang agak panjang.
Aqulu qawli hadza wa astaghfiru lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqa min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih kepada tuan-tuan yang infak fisabilillah bagi tabung fitian muttaqin. Hanya sahaja Allah saja yang balas biasa tuan-tuan.